Parti Amanah Negara sudah berusia 8 tahun pada 16 September yang lalu. Walaupun mudah diukur dengan usia parti-parti lain di tanah air, Amanah telah melalui 2 pusingan pilihan raya umum, pilihan ke-14 dan pilihan ke-15. Dinilai di segi perolehan kursi di Parlimen, Amanah mendapat 11 kursi pilihan raya 14 dengan diberi kepercayaan memimpin 4 kementerian. Pada pilihan 15 yang lalu, Amanah mendapat 8 kursi Parlimen dan mendapat 2 posisi menteri penuh. Saya ulang sebut di sini, nak menubuhkan parti senang. Nak mempertahankan keberadaan parti memang sukar. Tokoh-tokoh yang besar menubuh parti negara tak dapat berlangsung panjang umurnya. Lebih hebat lagi, segala tokoh yang berada dalam UMNO berpindah ke Parti Melayu Semangat 46. Hebat pemimpin-pemimpinnya. Bekas bendahari, bekas naib presiden, MKT, menteri-menteri, tapi hanya hidup 2 kali pilihan raya sahaja. Apakah Amanah akan ikut jejak langkah itu? Tidak sama sekali. Sebab kita membina parti berdasarkan koalisi antara kita dan kita tahu kita tidak kuat, kita berpaut dengan rakan-rakan yang lain dalam coalition dulu Pakatan Harapan, sekarang Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan termasuklah bersama kita Barisan Nasional dan rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Mungkin ada yang kata sukar untuk mengukur kekuatan Parti Amanah Negara ini secara objektif karena Amanah bertanding pilihan raya sebagai rakan koalisi dalam Pakatan Harapan. Sesungguhnya, ramai yang tidak tahu bahawa itulah ukuran kekuatan Parti Amanah Negara, yakni kekuatan strategi dan pendekatan politik yang menganjurkan politik koalisi atau coalition building sebagai asas kekuatan untuk memenangi pilihan raya. Ramai yang sedar hari ini bahawa telah berlalu politik one party dominant system atau sistem satu parti dominan. Berbeza dengan parti-parti lain, generasi pertama yang memperjuangkan Islam di segi pelaksanaan hukum seperti hudud, RU 355 dan penubuhan negara Islam. Parti generasi kedua Gerakan Islam seumpamanya Parti Amanah Negara memperjuangkan Islam dalam konteks realiti sebuah negara bangsa dan memahami kedudukan perlembagaan negara sebagai kerangka asas dalam pembinaan negara bangsa ini. Dengan posisi Islam yang termaktub dalam perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan, dengan kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai penaung agama dan rakyat, serta kedudukan bahasa Melayu sebagai franka negara ini, lingua franca negara ini, Parti Amanah Negara berasa amat selesa dan jelas untuk terus memertabatkan dan menegakkan Islam sebagai dasar perjuangan seperti terungkap dalam Perlembagaan Parti Amanah Negara pasal 3.1 dan 3.2 serta mendirikan sebuah negara dan masyarakat madani dengan Islam sebagai rahmah untuk semua atau Islam rahmatan lil alamin. Ternyata antara lainnya apabila pegangan agama secara melampau, ghulu, berganding dengan politik perkauman yang seolah-olah lupa akan sifat kepelbagaian budaya dan kemakjumukan etnik negara bangsa ini, negara akan berterusan dalam keberantakan serta konflik perebutan kuasa politik dengan mengambil corak dan orientasi identiti politik yang amat toksik, ekstrim dan jumud. Agama dan kaum etnik adalah 2 identiti yang paling mudah disalahgunakan dan ditunggang sebagai modal atau kapital politik, sekaligus membawa natijah buruk fenomena serta gejala takfiri atau mudahnya mengkafir lawan politik sebagai tidak paham, sebagai tidak Islam atau kurang Islam berbanding dengan mereka yang tahu dan amat sedar akan kerencaman serta saling bersilang pelbagai tuntutan agama, budaya dan kaum. Amanah menganjur serta memperjuangkan pegangan ideologinya secara progresif dan inklusif
dalam kerangka perlembagaan persekutuan dan asas-asas fundamental yang lama disepakati dalam Piagam Pakatan Harapan. Pastinya mereka yang punya kelainan dan keunikan pegangan ideologi tertentu, andainya tetap mahu dan mampu bersatu dan bersepadu, akan terus kekal bergandingan demi menjaga kemaslahatan rakyat dan pembinaan semula negara tercinta ini.